Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Puji syukur kita kehadrat Allah SWT. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Muhammad SAW. Topik yang telah diamanahkan kepada saya malam ini adalah topik sejarah. Pertama kali dalam sejarah saya menyampaikan tazkirah Ramadan, saya dapatkan topik yang saya rasa dekat dengan diri saya. Itu topik tentang sejarah dan juga yang punyai elemen-elemen perbandingan agama. Untuk itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada tim tazkirah Ramadan, program tazkirah Ramadan, khususnya Ustaz Khairul, Ustaz Taufik dan juga Ustaz Hafiz. Syukran jasilan. Secara dasar, Al-Quran seandainya kita dapat bagikan kepada 3 topik utama. Pertama, akidah yang khususnya bercakap tentang Tauhidullah. Kedua adalah syariat ataupun hukum, iaitu tentang menetapkan peraturan hidup antara manusia dengan manusia dan juga hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Walaupun demikian, menurut Dr. Jonathan Brown, cuma sejumlah kecil saja Al-Quran yang menceritakan tentang hukum. Bahkan kata beliau cuma sekitar 14% saja. Dan ketiga adalah sejarah. Sejarah atau disebut kisah dalam Al-Quran berfungsi sebagai peneguh hati, sebagai ibrah, pengajaran dan keteladanan atau uswah. Di antara ayat yang Allah ingatkan kita bagaimana sejarah dapat merangsang minda kita agar dapat berfikir dengan matang adalah firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 176 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqsusil qasasah la'allahum yattafakkarun, yang bermaksud maka ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad berkenaan dengan kisah-kisah Al-Quran, mudah-mudahan mereka dapat berfikir. Dari ayat-ayat tersebut, sejumlah daripada ayat-ayat tentang sejarah ataupun kisah menceritakan tentang kaum Yahudi, baik tentang kaum Yahudi masa silam ataupun masa lama, kemudian ataupun daerah pada zaman Rasulullah SAW. Menurut tafsir.com, sejumlah 233 ayat dari Al-Quran menceritakan tentang kisah Yahudi. Dalam arti kata lain, mempunyai peranan yang agak besar kaum Yahudi dalam sejarah dalam Al-Quran. Dan ini Allah tekankan. Di antara ayat ini kata Allah tentang kaum Yahudi, menunjukkan bahawa bukan saja sedemikian, kaum Yahudi bahkan mengenali Rasulullah SAW, tahu akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 20 dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 146, kata Allah, Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Kata Allah, yang bermaksud orang-orang Yahudi yang telah kami berikan Alkitab mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Bahkan dari sudut sejarah pun begitu juga, di mana Safiyah binti Huyai bin Akhtab, iaitu salah seorang daripada isteri Rasulullah SAW, mendengarkan bagaimana ketika ayah beliau, Huyai bin Akhtab, berbicara dengan saudaranya sendiri. Saudara Huyai bin Akhtab iaitu Abu Yasir. Dan riwayat ini adalah riwayat oleh Ibnu Ishaq, di mana ketika Abu Yasir menanyakan kepada Huyai bin Akhtab, adakah ini benar-benar Nabi kita nanti-nantikan? Kata Huyai bin Akhtab, benar. Lalu apakah tindakan selanjutnya? Kata Huyai bin Akhtab, ada watuhu wallahi ma baqit. Permusuhan terhadapnya demi Allah selama aku masih hidup. Bermakna dia akan tentang Nabi Muhammad SAW habis-habisan. Oleh itu tidak mengherankanlah apabila turunnya perintah perubahan kiblat, yang paling terkesan bukan umat Islam tapi kaum Yahudi. Menurut tafsir At-Tabari, kaum Yahudi merasakan selagi Baitul Maqdis menjadi kiblat umat Islam,
berarti mereka mempunyai alasan untuk mempelekehkan Nabi Muhammad SAW. Maka keluarlah kata-kata kesat dari mulut-mulut mereka seperti diantaranya Muhammad yukhlifu dinina walakinnahu yaltafit ila kiblatina. Muhammad menyanggah agama kita tetapi berkiblat kepada kiblat kita. Perbuatan mereka ini membuat para sahabat rasa terkesan lalu mengadu mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW menyuruh mereka bersabar. Setelah 17 bulan kemudian, kira-kira 17 kemudian atau tepatnya 17 bulan kemudian dan 3 hari, Rasulullah SAW tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, disebut sebagai Ibnu Hisham, sebagaimana disebut oleh Ibnu Qayyim dan juga disebut sudai oleh Ibnu Khathir. Kira-kira 17 bulan kemudian 3 hari turunlah ayat yang disebut sebagai tahwilul qiblah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Yang bermaksud sering kami melihat kamu wahai Muhammad beberapa kali mengadah ke langit, maka kami benarkan kamu berpaling menghadap kiblat yang kamu sukai. Oleh itu halakan mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada maka hadapkanlah mukamu ke arahnya. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka dan Allah tidak sekali-sekali lalai akan apa yang mereka lakukan. Mengenai tarikh yang tepat tentang tahwilul qiblah ini menurut Abu Hatim Al-Basti yang wafat pada tahun 354 Hijrah atau kita kenali sebagai Ibnu Hibban. Kejadian ini terjadi pada hari Selasa bertetapan dengan 15 Sya'ban tahun kedua Hijrah. Malangnya hingga hari ini tidak ramai yang sedar akan bila berlakunya kejadian yang besar ini pada tarikh tersebut. Apatah lagi ramai dari masyarakat kita lebih cenderung kepada amalan tertentu pada hari tersebut. Yang menariknya, dari sudut sejarah, tarikh 15 Sya'ban terdapat sejenis amalan yang diraikan oleh masyarakat Jawa pada tarikh yang sama, iaitu 15 ruah. Kalau kita sebut Sya'ban, bulan Sya'ban mereka sebut sebagai ruah. Pada 15 ruah ataupun 15 Sya'ban mereka adakan satu amalan yang disebut sebagai nyadran. Amalan itu adalah upacara pemuliaan arwah leluhur, memuliakan roh-roh nenek moyang mereka yang pertama kali diamalkan oleh pemimpin kerajaan Majapahit, ibu pada kerajaan Majapahit yang keempat, iaitu Hayam Wuruk. Ibu beliau yang bernama Ratu Tribuana Tunggadewi. Beliau lakukan amalan ini ataupun perayaan ini untuk memengati ibu beliau yang telah meninggal dunia yang bernama Ratu Gayatari. Dilakukan pada 15 Sya'ban. 5 Sya'ban juga dikenali oleh masyarakat di kalangan masyarakat Jawa sebagai ruahan. Perlu saya tekankan di sini, Hayam Wuruk ataupun kerajaan Mahid adalah kerajaan Hindu. Ibu beliau iaitu Ratu Tribuana adalah pengikut ajaran Buddha. Dan amalan yang disebut sebagai 15 Sya'ban ni adalah amalan ruahan. Kalau kita translate literally, secara literal, ruahan adalah arwahan. Berbalik kepada kisah tahwilul qiblah, para ulama berpendapat di antara hikmah perpindahan kiblat adalah pertama, untuk membuktikan kepada kaum Quraisy bahawa ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran dari warisan Nabi Ibrahim AS. Kedua, ialah sebagai ujian Allah untuk melihat mana di antara kedua-dua kelompok ini, antara umat Islam dan umat Yahudi yang akan taat apabila turunnya perintah tersebut. Dan ketiga, pemasuhan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah Mekah merupakan salah satu bukti kebenaran kenabian Muhammad SAW. Ini sebagaimana saya sebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 144, di mana Allah kata wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim, bahawa orang Yahudi dan Nasrani telah diberikan kitab yang sebenarnya mereka tahu paling kepada Masjidil Haram itu adalah perintah daripada Tuhan. Dalam arti kata lain, tentu ada semacam message ataupun semacam kata-kata yang tersebut dalam kitab-kitab mereka, seperti contoh kata-kata seperti Kaabah ataupun Mekah ataupun mungkin haji. Dalam kitab Old Testament
ataupun kitab Perjanjian Lama. Terdapat satu kisah di mana dalam kitab The Book of Exodus, buku kedua daripada Old Testament ataupun daripada Taurat, buku kelima, bab kelima ayat pertama, kata Tuhan dalam buku tersebut, afterward Moses and Aaron went to Pharaoh and said, this is what the Lord, the God of Israel says, let my people go so that they may hold a festival to me in the wilderness. Perkataan hold a festival dalam bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew adalah yang berbunyi Hag, H-G-G. Kalau yang bermaksud to make a pilgrimage. Kalau kita translate literally dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu adalah Hajj ataupun Haji. Seorang Rabbi Ivy Lipkin, penulis buku yang berjudul Return to Mecca, bersetuju dengan teori tersebut. Bahkan kata beliau, Mecca adalah sebenar-benarnya tanah yang dijanjikan. Lebih meyakinkan lagi, terdapat ahli tafsir kitab Yahudi pada abad ke-10 yang bernama Sa'diyah bin Yusuf Gaon, ataupun dalam nama Arab disebut sebagai Said Yusuf Al-Fayumi, yang telah menterjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Arab pada abad ke-10. Beliau mengatakan kitab Kejadian ataupun The Book of Genesis, buku pertama dari Taurat, bab ke-10 ayat ke-30 berbunyi begini. Wa kana maskanuhu min Makkah ilal antaji'ah ilal madinati ilal jabali syarqi. Ayat dibacakan tadi yang dalam bahasa Arab daripada kitab Taurat adalah mengisahkan satu kaum yang disebut sebagai kaum Joktan. Kaum Joktan diperintah ke Mekah dan Madinah. Siapa Joktan? Joktan adalah anak kepada Iber. Iber adalah anak kepada Salah. Salah adalah anak kepada Abrahazat. Abrahazat adalah dan Shem adalah anak kepada Noah. Dan siapa Noah dalam versi Islam? Noah adalah Nabi Nuh AS. Menggambarkan bahawa keturunan Nabi-Nabi yang ada dahulu bahkan telah pergi ke Mekah dan Madinah. Dan kita tahu Joktan juga, kalau kita faham tentang silsilah Arab. Arab ni asalnya terbagi kepada dua kaum utama. Pertama adalah kaum disebut sebagai kaum Baidah. Baidah adalah yang melahirkan kaum-kaum seperti kaum Ad, kaum Samud dan kaum Madian yang telah pupus. Kedua adalah kaum Baqiyah. Baqiyah ni terbagi kepada dua, kaum Musta'ribah yang akhirnya datang daripada Nabi Ismail AS, dan kedua kaum yang disebut sebagai kaum Aribah. Kaum Aribah ni adalah kaum Joktan ataupun disebut sebagai Qotan ataupun disebut sebagai Qotanites. Penjelasan ringkas ni adalah gambaran bagaimana bahawa kaitan Kaabah dan para nabi dahulu adalah, atau kewujudan Kaabah telah lama berjadi sejak dulu lagi, sekaligus menjelaskan kepentingan perairan Kaabah ataupun tahwilul kiblah. Namun hari ini terdapat orang-orang tertentu yang persoalkan bukan tentang kewujudan Kaabah, tapi tentang lokasi Kaabah sebenarnya. Seorang arkeologi amateur bernama Dan Gibson dalam bukunya Quranic Geography membentangkan bukti yang kononnya kota suci Mekah yang sebenar, kota suci Mekah bukanlah terdapat Kaabah yang ada sekarang. Kaabah sebenarnya berada di Petra di Jordan. Namun tuduhan ini dijawab oleh pakar sejarawan dari Amerika, seorang profesional, Profesor David A. King, yang menulis sebuah buku menjawab bahkan mengkritik tulisan Dan Gibson dengan buku yang berjudul The Petra Fallacy, Early Mosques Do Face the Sacred Kaabah in Mecca, but that Dan Gibson doesn't know about it. Sekian dari saya, maaf kerana terlalu lebih masa dan masalah tadi. Maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.